Assalamualaikum. Daripada segi macam mana? Dari segi undang-undang melihat kes ni macam mana? Dari segi undang-undang kita, saya nak jelaskan pembangunan ini adalah pembangunan kepada dua mahkamah sivil. Pertamanya Mahkamah Persekutuan, iaitu mahkamah tertinggi di Malaysia. Yang keduanya adalah Mahkamah Tinggi Sivil di Seremban, Negeri Sembilan. Daripada segi soalan-soalan yang kita kemukakan untuk diputuskan oleh hakim-hakim kedua-dua mahkamah ini, di Mahkamah Persekutuan persoalannya adalah berkisar tentang kewibawaan state parlimen ataupun parlimen negeri untuk menggubal undang-undang, seperti undang-undang yang Seksyen 53 yang dipertuduhkan terhadap Ustaz Fatul dan juga Cik Faiz. Undang-undang yang sama juga adalah undang-undang yang secara konten ataupun kandungan dia, undang-undang yang telah dipertuduhkan, seksyen yang dipertuduhkan daripada segi konten dia yang sama dengan yang dipertuduhkan terhadap otak asli. Dan juga beberapa orang lain yang telah pun dihadapkan kepada pertuduhan ini. Jadi yang pertama ni, persoalan yang kami rujuk kepada Mahkamah Persekutuan adalah persoalan sama ada Parlimen Negeri mempunyai kuasa untuk menggubal undang-undang seperti Seksyen 53. Persoalan di situ menjurus kepada perkara pokok yang ditimbulkan oleh Ustaz Fatul sebentar tadi. Perkara sama ada jika sekiranya ajaran Islam itu ataupun penyampaian agama Islam itu kepada seseorang, tak kiralah Islam ke Muslim ataupun tidak dia, penyampaian agama itu kepada beliau, kalau sekiranya tidak ada apa-apa di dalam penyampaian itu kandungannya yang menyalahi rukun-rukun agama Islam, perintah-perintah Islam, prinsip-prinsip Islam, mahupun Quran ataupun Sunnah, maka apakah boleh ada sekatan-sekatan di dalam undang-undang, termasuk undang-undang negeri, ya, yang menyekat penyampaiannya dengan mekanisme, seperti contoh mekanisme tauliah yang kita sebutkan tadi. Jadi perkara ini harus diputuskan dan dikaji oleh hakim-hakim Mahkamah Persekutuan. Jadi soalan yang pertama yang kami refer ataupun kami rujuk kepada Mahkamah Persekutuan adalah soalan ini. Sama ada sekatan boleh diberikan dalam bentuk menjadikan kesalahan-kesalahan mengajar tanpa tauliah bila mana penyampaian agama itu kepada orang-orang Islam atau orang-orang bukan Islam adalah penyampaian yang bertepatan dengan Al-Quran dan As-Sunnah, rukun-rukun Islam, prinsip-prinsip Islam dan perintah-perintah Islam. Dalam kata lain, tidak ada sesuatu pun dalam kandungannya yang merupakan ajaran-ajaran salah ataupun ajaran yang berlanggar dengan hukum-hukum syarak atau hukum perintah-perintah dan hukum-hukum Islam, ataupun berlanggar dengan apa-apa fatwa yang telah dikeluarkan mengikut undang-undang. Dalam mana ia tidak melanggar apa-apa perkara-perkara ini, dalam mana penyampaiannya, kandungannya adalah bertepatan dengan Quran dan Sunnah, apakah boleh terdapat sekatan-sekatan seperti mana sekatan melalui mekanisme tauliah yang menjadikan satu kesalahan jika tidak ada tauliah? Jadi itu soalan yang pokok yang ditimbulkan di Mahkamah Persekutuan. Oleh kerana Mahkamah Persekutuan adalah mahkamah satu-satunya mahkamah yang mempunyai bidang kuasa untuk mengisytiharkan sama ada Parlimen Negeri mempunyai kuasa untuk menggubal undang-undang sedemikian. Jadi persoalan itu ditujukan kepada Mahkamah Persekutuan untuk diputuskan di bawah perlembagaan. Itu pertama. Yang kedua, di Mahkamah Tinggi, persoalan juga dirujuk sama ada Seksyen 53 ini, juga seksyen yang kandungan yang sama dengan seksyen-seksyen lain yang telah dipertuduhkan terhadap ustaz-ustaz yang lain yang telah di-charge dan dipertuduhkan. Persoalan sedikit berlainan. Ia tidak menjurus kepada kewibawaan Parlimen Negeri untuk menggubal undang-undang, tapi dia menjurus kepada persoalan pokok sama ada di bawah artikel 11(1), ya, hak untuk mempercayai sesuatu agama itu, mempraktikkan sesuatu agama itu dan mengembangkan sesuatu agama itu adalah hak mutlak. Jadi untuk seseorang Islam daripada sudut undang-undang adalah menjadi hak mutlak seseorang Islam untuk mengembangkan agamanya. Apakah boleh terdapat sebarang sekatan kepada hak mutlak yang telah diberikan oleh perlembagaan ini?
adalah persoalan yang kami syorkan ataupun rujuk kepada Mahkamah Tinggi Sivil di Negeri Sembilan untuk diputuskan oleh Mahkamah menurut undang-undang. Ya. Perisytiharan yang dirujuk itu bentuk undang-undang. Kita merujuk, kita memohon perisytiharan. Tetapi apa yang kita pohon adalah pemutusan soalan itu oleh Mahkamah Tinggi Sivil Seremban. Ya, jadi Mahkamah Tinggi Sivil Seremban akan melihat sama ada terdapat pelanggaran ataupun pertembungan di antara Seksyen 53 sebagai satu rang undang-undang dengan perlembagaan persekutuan yang memberikan hak mutlak untuk mengembangkan agama seseorang itu di bawah artikel 11. Itu dia sebenarnya soalan yang perlu diputuskan secara perlembagaan oleh Mahkamah Tinggi Sivil di Negeri Sembilan. Ya, terima kasih. Ustaz, adakah